Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hanisa Hassan, penulis pendaftar Hal Ehwal Akademik UiTM Cabang Perlis, dengan ingin mengucapkan tahniah kepada semua mahasiswa dan mahasiswi dan selamat datang ke UiTM Perlis. Untuk sesi taklimat pendaftaran pelajar dan pelatihan khusus dan peraturan akademik, sila ikuti taklimat ini seterusnya. Ini adalah antara bangunan bilik kuliah, pejabat hal ehwal akademik, kompleks staf, bilik-bilik pensyarah yang terdapat di dalam kampus. Sebagai permulaan, eloklah kita mengetahui dulu sejarah pewujudan ITM ini daripada ITM kepada UiTM. Pada tahun 1956 dikenali sebagai Dewan Latihan Reda. Pada tahun 1965 tukar kepada Maktab Mara. 1967 Institut Teknologi Mara. Pada tahun 1966 Institut Teknologi Mara, tapi pindaan akta, manakala pada tahun 1999 Institut Teknologi Mara bertukar kepada Universiti Teknologi. Bahagian Hal Ehwal Akademik diterajui oleh Profesor Dr. Muhammad Azlan Muhammad Ishaq sebagai Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, dan saya penolong pendaftar unit pentadbiran dan rekod, dan Puan Nur Syamila Muhammad Sabri adalah penolong pendaftar kanan unit peperiksaan. Okey, ini adalah carta organisasi fakulti dan juga program di UiTM Perlis. Setiap fakulti diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian, termasuk Ketua Pusat Pengajian ACIS dan juga APB, dan program-program di bawah ini dibantu oleh koordinator program di setiap fakulti. Manakala ini adalah carta organisasi bahagian pentadbiran dan pengurusan hal ehwal akademik. Setiap program akan ada kerani yang bertanggungjawab yang akan membantu pelajar dan juga KPP dan KP dalam menguruskan hal ehwal akademik pelajar daripada awal mendaftar sehinggalah pelajar itu tamat pengajian. Unit rekod yang diketuai oleh saya dan dibantu oleh Puan Nurul Hafizah sebagai pegawai eksekutif kanan, dan Encik Safirul Akmal Sahabuddin, pembantu tadbir kanan, menguruskan Fakulti Pengurusan Perniagaan, Fakulti Peladangan dan Agroteknologi dan Pra-Pendidikan Tinggi. Puan Nashimah Syafi'i mengurus Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dan Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur. Puan Hazwani Ahmad menguruskan Fakulti Sains Gunaan, dan Puan Rozi Syafina Rosli Fakulti Sains Komputer dan Matematik dan Fakulti Perakaunan. Senarai fakulti di UiTM Perlis, kita ada Fakulti Sains Komputer dan Matematik ataupun singkatannya kita panggil FSKM, Fakulti Sains Gunaan kita FSG, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi FSR, FSPU Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, FPA Fakulti Peladangan dan Agroteknologi, Fakulti Pengurusan Perniagaan, FP Fakulti Perakaunan, PPT adalah singkatan untuk Pra-Pendidikan Tinggi. Saya percaya mahasiswa semua pernah masuk ke laman web UiTM Perlis. So, kalau apabila kita nak join Telegram tu, kita kena masuk dekat laman web UiTM Perlis dan kita akan klik dekat informasi terkini supaya ini adalah untuk kita join grup Telegram. Jika mahasiswa semua masuk ke laman web, kita akan tengok dekat situ, dekat directory, klik dekat Academic Affairs Decisions, ataupun kalau kita tengok dekat laman web yang utama tadi, kat bawah tu ada informasi pelajar. Dekat sini kita akan letak maklumat-maklumat yang berkaitan dengan informasi pelajar. Di laman web Hal Ehwal Akademik ni kita akan letak informasi terkini mengenai apa-apa yang berkaitan dengan Hal Ehwal Akademik, dan di sini juga kalau scroll ke bawah ada satu ni student form
Dekat student form ni ada pelajar-pelajar boleh download borang cuti khas, borang pelajar nak mohon surat pengesahan pelajar, kita ada borang permohonan dokumen. Kalau kita tengok dekat borang dokumen tu, dia ada, kita tik saja you nak surat pengesahan pelajar ke, nak media transkrip, dan kita juga letakkan di borang itu email-email untuk memudahkan pelajar berurusan dengan hal ehwal akademik dalam keadaan sekarang. Ini adalah kalender akademik yang mana setiap semester pelajar perlu tengok dan download kalender akademik yang terkini. Ini adalah kalender akademik khas untuk semester Oktober 2021 dan sehingga Februari 2022. Kalender ni berubah setiap semester dan pelajar boleh download kalender akademik ni di iPortal Student untuk mendapat tarikh-tarikh terkini yang mana membantu pelajar untuk merancang pembelajaran dia sepanjang satu semester. Kalender akademik juga ada dinyatakan tarikh-tarikh bila kita start mendaftar, bila tarikh akhir mendaftar kursus, bila tarikh add and drop subjek. Contohnya kalau pelajar tu nak mendaftar 8 subjek, lepas tu rasa kata berat sangat nak bawa, so nak drop. Jadi maknanya tarikh-tarikh penting bila tarikh untuk drop dinyatakan, dan pelajar perlu mengikuti dan arif dengan tarikh-tarikh yang dinyatakan dalam kalender ini supaya tidak ketinggalan ataupun tidak membuat kesilapan sebelum mendaftar ataupun menyemak kod-kod kursus yang didaftar. Pelajar juga di dalam tarikh ini juga pelajar akan tahu bilakah tarikh kuliah akan bermula, bila kuliah akan tamat, bila tarikh peperiksaan. Semua dinyatakan dalam kalender ini supaya apabila pelajar faham kalender akademik, dia mudah merancang perjalanan. Kalender akademik ini juga dia ada dinyatakan ini adalah kalender pelajar pra, diploma dan degree selalunya menggunakan kalender akademik yang sama. So kalau kita tengok dalam kalender yang tadi ni saya dah nyatakan ada tarikh-tarikh bila kuliah, bila cuti, bila tarikh add and drop, bila tarikh bayar yuran, bila tarikh gugur taraf, dan juga bila tarikh peperiksaan dan juga peperiksaan diumumkan. Ini adalah panduan pengaktifan akaun Google Pelajar UiTM. Pelajar boleh tukar dia punya email daripada yang ni khas, menggunakan email UiTM, menggunakan panduan pengaktifan akaun Google Pelajar, yang mana kalau kita tengok dekat iStudent Portal pun ada infografik ni. Di dalam grup Telegram pun saya dah masuk supaya pelajar sebelum kuliah bermula dia lebih baik menggunakan akaun Google UiTM yang standard supaya mudah nanti bila kuliah bermula dia menggunakan UFuture. Ini adalah satu platform yang penting untuk semua pelajar, dan pastikan semua pelajar-pelajar baru yang telah mendaftar boleh akses iStudent Portal. iStudent Portal ni pelajar isi daftarkan nombor ID dan masukkan untuk login yang pertama, dan sekiranya pelajar lupa password boleh klik dekat forgot your password. Dan di dalam iStudent Portal ini mempunyai banyak informasi yang terkini daripada bahagian hal ehwal akademik, bahagian hal ehwal pelajar, bahagian kewangan dan lain-lain unit yang mana menyalurkan maklumat kepada pelajar menggunakan iStudent Portal. Di dalam iStudent Portal ni pelajar boleh dapat dia daftar dia punya subjek, jadual kuliah, struktur kewangan, info terkini, nak print borang saring untuk rentas negeri apabila nak masuk kampus nanti. Dan saya mencadangkan pelajar sekarang ni explore
student portal ni supaya faham. Nanti kan bila pelajar pun akan result kita pun akan pelajar boleh semak dalam iStudent portal. Untuk result pelajar, saya nak ingatlah awal, walaupun saya nak ingatkan awal, pelajar apabila tengok boleh semak keputusan peperiksaan nanti. Apabila dah semak, simpan keputusan peperiksaan anda dalam PDF untuk memudahkan untuk anda semak balik keputusan peperiksaan semester-semester yang lepas. Jika pelajar login type iStudent portal, ini adalah muka depan iStudent portal. Kalau kita tengok dekat iStudent portal ni, sebelum login tu ada semua unit-unit yang saya sebut tadi. Dan maklumat-maklumat dekat di sini, inilah yang kita kena explore ni, yang saya kata tu, explore apa yang ada dalam iStudent portal punya web ni, supaya nanti kalau apa-apa maklumat, kita dapat maklumat yang terkini. Jadi untuk pelajar nak login, kita tengok yang ujung sekali tu student login. Apabila student login dalam ni, maknanya dia kita login kita punya personal data. So pelajar diingatkan jangan bagi password dekat kawan untuk daftarkan subjek ke atau apa-apalah. Sebab apabila kawan boleh tahu password, dia akan boleh tiba-tiba kita daftar, tengok dia dropkan ke pula. Jadi mana ada password tu simpan personal. Ini adalah proses pendaftaran khusus. Sebagai pelajar, anda perlu mendaftar khusus dan membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan. Maksud tempoh yang ditetapkan tu ialah menyemak balik tarikh yang ditetapkan kalender akademik. Yuran adalah pada contohnya 30 hari bulan 10 tarikh akhir. So pelajar adalah membayar yuran pada tarikh tersebut, dan sekiranya mendaftar khusus ialah tarikh akhir ialah pada 18 hari bulan 10. So pastikan anda mendaftar khusus sebelum 18 hari bulan 10. Manakala sekiranya pelajar gagal membuat mendaftar khusus atau membayar yuran pada tarikh yang ditetapkan, anda akan dikenakan gugur taraf. Dan itulah yang saya katakan tadi, minta pelajar semua semak kalender akademik dan pastikan anda ikut tarikh-tarikh yang ditetapkan dalam kalender akademik. Dan apabila telah mendaftar khusus, pastikan anda telah membuat validasi, dan selepas membuat validasi menyemak baliklah kod-kod yang betul tak subjek-subjek yang telah didaftar. Dan sekiranya anda gagal ataupun anda gagal dalam tempoh validasi yang ditetapkan, anda akan dikenakan yuran tambahan RM100 bagi setiap khusus. Maksudnya ialah RM100 ni adalah kalau tiba-tiba anda terlupa mendaftar satu kod, padahal anda memang bercadang untuk ambil kod tersebut. So apabila nak tambah kod tu dalam tempoh yang selepas tempoh yang ditetapkan, kita akan kenakan cas RM100. Sebab itulah kita kena tengok semua tarikh-tarikh penting dalam akademik dan ikut flow-flow yang ditetapkan. Ini adalah buku peraturan akademik untuk pelajar diploma dan sarjana muda. Manakala bagi pelajar pra, ia adalah buku peraturan akademik khas. Buku peraturan akademik ini pelajar boleh download di laman web Hal Ehwal Akademik. Di dalam buku peraturan akademik ini menjadi panduan dan juga kita katakan istilah lain macam kitab lah, untuk kita nak menyemak kalau kita nak cuti khas macam mana, kalau kita nak buat raya masuk semula macam mana, kalau kita gagal peperiksaan, apakah step-step yang kita perlu buat sebagai pelajar bagi memudahkan pengurusan kita. Kandungan buku peraturan akademik ialah berkaitan dengan kemasukan pelajar, status pelajar universiti, gugur status sebagai pelajar ataupun gugur taraf, keperluan akademik, tempoh pengajian, mood pengajian, cuti khas, berkaitan dengan pendaftaran khusus, berkaitan dengan kelak akan menduduki peperiksaan, dan juga kebenaran tidak menduduki peperiksaan. Sambungan kandungan buku peraturan akademik ini juga adalah berkaitan lebih kepada status peperiksaan pelajar, mengenai intersesi, mengenai penggunaan akademik dan lain-lain.
Apakah yang dimaksudkan dengan status pelajar? Status pelajar universiti tertakluk kepada syarat berikut, iaitu pelajar hendaklah mendaftar sebagai pelajar universiti. Seperti yang anda semua telah lakukan baru ini adalah telah klik setuju. Selepas telah klik setuju penerimaan tawaran, anda kena klik daftar online. Terdapat juga pelajar yang klik setuju saja tapi lupa untuk daftar online. Itu tak dikira sebagai telah mendaftar. Yang kedua ialah pelajar hendaklah menjelaskan yuran pengajian yang tidak lewat dari tarikh yang ditetapkan dalam kalender akademik tadi. Mendaftar kursus yang ditetapkan dalam pelan pengajian untuk semester berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya ialah kalaulah program itu menetapkan tempoh pengajian ialah 5 semester dan setiap semester akan ada kod-kod yang perlu diambil pada semester berkenaan. So pelajar hendaklah mendaftar kod-kod yang berkaitan saja. Maksud pelajar baru sepenuh masa, macam sekarang pelajar anda semua adalah pelajar baru sepenuh masa, dan walau bagaimanapun status anda sebagai pelajar sepenuh masa bertukar apabila atas dua sebab, iaitu yang pertama apabila anda telah lanjut tempoh pengajian ataupun anda telah mendapat status gagal neraya masuk semula dan itu dipanggil tempoh lanjutan. Manakala gugur taraf sebagai pelajar ialah pelajar yang akan diberi gugur taraf sekiranya tidak memenuhi perkara 2.21 tadi, iaitu tidak mendaftar sebagai pelajar, tidak menjelaskan yuran dan tidak mendaftar. Proses pendaftaran khusus. Proses pendaftaran khusus ialah pelajar masuk dalam sistem iStudent Portal, tengok jadual waktu dalam iStudent Portal dan juga daftar subjek-subjek ataupun kod khusus yang berkaitan pada semester tersebut. Jadi anda dah boleh mendaftar subjek. Sekarang ni sistem dah buka untuk pendaftaran subjek. So maknanya pelajar boleh mendaftar khusus secara dalam talian mengikut prosedur yang ditetapkan oleh universiti. Dan pelajar juga boleh menggugurkan khusus seperti tarikh-tarikh yang ditetapkan dalam universiti. Maksud dia ialah di dalam kalender akademik kalau dikata dinyatakan kata tarikh akhir mendaftar khusus ialah add and drop ialah pada 24 hari bulan, maksudnya 25 hari bulan anda tidak boleh menambah atau menggugurkan subjek tersebut. Tapi sekiranya pelajar mendapati bahawa dia perlu ataupun telah mengikuti kuliah seminggu ataupun 2 minggu dan masa bervalidasi barulah anda perasan yang ada kod yang telah didaftar, itu dipanggil pendaftaran khusus di luar tempoh. Permohonan pendaftaran khusus di luar tempoh dibuat melalui iStudent Portal dan bayaran dikenakan sebanyak RM100 bagi kod khusus yang hendak ditambah ataupun digugurkan. Gugur taraf ataupun diberi nama GT, disebut GT, adalah status yang diberikan kepada pelajar yang gagal mendaftar khusus dan atau tidak membayar yuran pengajian pada semester tersebut. Contohnya pada semester kedua apabila kuliah kalender akademik kata pelajar dah boleh mendaftar tapi anda tidak mendaftar khusus ataupun tidak membayar yuran sehingga tarikh yang ditetapkan, anda akan diberi status gugur taraf. Walaupun anda telah membayar yuran tetapi anda tidak mendaftar subjek, anda juga akan diberi gugur taraf. Jadi untuk nak aktifkan balik status gugur taraf, pelajar hendaklah memohon secara online dalam student portal, dipanggil RPGT, iaitu rayuan aktifkan balik status gugur taraf dan dikenakan bayaran sebanyak RM50 bagi tujuan pengaktifan semula status. Cuti khas ataupun CK, pelajar sepenuh masa boleh memohon cuti khas sepanjang tempoh pengajian sebanyak 2 semester ataupun 2 kali. Tapi atas sebab kesihatan ataupun lain-lain yang difikirkan munasabah yang tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian. Tetapi jika disebabkan oleh lain-lain alasan, dia diambil kira sebagai tempoh pengajian. Maksud dia macam ni, sekiranya anda
pada semester yang kedua anda mengalami masalah kesihatan, anda boleh memohon cuti khas melalui student portal. Dan kita akan proses dan sertakan juga laporan perubatan untuk kita masukkan dalam luluskan untuk mesyuarat membincangkanlah. Dan sekiranya pada semester tersebut anda lulus cuti khas pada semester dan anda telah membayar yuran yang anda bayar pada semester tu akan dibawa ke semester yang di hadapan, tetapi anda perlu membayar yuran kekal status untuk semester tersebut. Dan sekiranya pada anda bercuti pada semester kedua, so semester depan anda masih diambil kira sebagai pelajar semester 2. Tapi dengan syarat cuti khas anda adalah disebabkan oleh masalah kesihatan, bukan sebab-sebab lain. Contohnya malas ke, ataupun dekat-dekat tengah-tengah semester tiba-tiba rasa nak cuti khas sebab banyak kuliah tak masuk, itu tidak dibenarkan. Dan sekiranya anda ingin memohon penangguhan ataupun lain-lain cuti, kita akan kenakan ataupun yuran yang anda bayar tu terbatal. Tangguh pengajian ataupun istilah TG ialah status semester yang boleh diberi dengan persetujuan universiti atas sebab-sebab tertentu. Tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian universiti. Walau bagaimanapun, pelajar sepenuh masa yang belum membayar yuran pengajian perlu membayar RM55 untuk mengekalkan status sebagai pelajar. Itu istilah TG. Penangguhan pengajian ataupun PG. PG adalah status bagi sesuatu semester yang diberi atas sebab-sebab selain daripada cuti sakit dan atas permohonan pelajar. Maksud dia, kalau pelajar, macam saya kata tadi lah, kalau pelajar tiba-tiba malas ke ataupun rasa macam tak boleh dah sebab kuliah banyak tak masuk, assignment banyak tak buat, so dia boleh memohon penangguhan pengajian, tetapi yuran yang telah dibayar dan lain-lain adalah terbatal. Dan tempoh pengajian juga dikira. Tempoh pengajian bagi pelajar adalah mengikut bilangan semester pengajian seperti berikut, bergantung kepada program yang ditawarkan. Program diploma sepenuh masa ialah 5 sehingga 6 semester pengajian. Manakala program sarjana muda sepenuh masa ada 2, iaitu sehingga 6 semester dan juga 8 semester. Manakala pelajar diploma ataupun sarjana separuh masa tidak melebihi 16 semester pengajian. RMP ialah rayuan meneruskan pengajian. Pelajar yang gagal dan diberhentikan dengan status D1 dan D2 adalah tidak layak untuk membuat rayuan. Manakala pelajar yang mendapat status D3, D4, D5, D6 dan D7 boleh membuat rayuan secara online melalui iStudent Portal. Permohonan boleh dibuat dalam tempoh 14 hari selepas keputusan peperiksaan diumumkan. Bayaran sebanyak RM50 akan dijanakan di dalam bil pelajar dan pelajar yang telah membuat bayaran akan diproses permohonan. Permohonan akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa akademik negeri ataupun JAN sama ada melulus ataupun menolak permohonan tersebut. Selepas mesyuarat, pihak hayat akademik akan menghubungi pelajar memaklumkan keputusan ataupun pelajar boleh menyemak keputusan mesyuarat di dalam student portal. Kehadiran kuliah ataupun kehadiran pelajar. Pelajar wajib menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran dan pembelajaran seperti yang maktub dalam jadual waktu masing-masing. Pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% dari jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada ketua pusat pengajian, pensyarah ataupun yang terlibat tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir kursus. Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak diberi penilaian. Jumlah jam temu bagi pembelajaran dalam sesuatu
di dalam talian dikira mengikut tempoh masa pengajaran dan pembelajaran yang berlaku secara segera ataupun tempoh masa yang diperlukan oleh pelajar untuk menyempurnakan aktiviti forum kuis latihan dalam talian sebagai gantian jam pembelajaran bersemuka ataupun face to face. Pelajar yang disebutkan dalam perkara di atas akan diberikan grade F ataupun gagal dalam status ZZ serta dikenakan denda sebanyak RM100 untuk satu kod khusus ketidakhadiran pelajar. Kesalahan tata tertib berkaitan dengan hal ehwal akademik. Kesalahan tata tertib terbahagi pada dua, iaitu kesalahan tata tertib dari segi akademik dan juga kesalahan tata tertib di bawah Akta Hal Ehwal Pelajar iaitu Akta 174. Bagi kesalahan akademik, sekiranya pelajar tidak hadir kuliah ataupun aktif pembelajaran yang telah ditetapkan seperti saya nyatakan sebelum ini dan tidak hadir kurang daripada 80% dikenakan menduduki peperiksaan akhir diberi grade ZZ dan denda 100. Pelanggaran kaedah tertib pelajar terbabit dengan peperiksaan dan penilaian. Contohnya ialah meniru dan melanggar peraturan siasat rupa diri dan peraturan khusus berpakaian semasa aktiviti akademik. Ini dikira kesalahan aktiviti. Peraturan-peraturan akademik dan lain-lain peraturan tambahan akan diterang detail oleh Ketua Pusat Pengajian pada perjumpaan dengan Ketua Pusat Pengajian pada 7 hari bulan mengikut fakulti masing-masing. Secara amnya, setiap pelajar akan diberi seorang penasihat akademik ataupun kita panggil PE, ada penasihat akademik yang terdiri daripada pensyarah yang dilantik oleh rektor ataupun ketua pusat pengajian. Setiap pelajar diberikan seorang penasihat akademik untuk memantau perjalanan akademik pelajar dari mula mengikuti pengajian sehingga mereka bergraduan. Maksudnya di sini ialah setiap pelajar akan diassign seorang penasihat akademik yang atau kata lain pun sebagai mak angkat lah yang akan membantu anda daripada segi akademik. Walau bagaimanapun pelajar boleh berhubung dengan penasihat akademik untuk lain-lain isu ataupun lain-lain perkara yang mana yang pelajar rasa untuk boleh share yang membantu pelajar mengatasi masalah akademik dan juga lain-lain masalah. Pelajar juga, di samping ini saya ingin maklumkan pelajar juga boleh memohon zakat seperti mana yang taklimat MDS dulu sekiranya anda menghadapi masalah kewangan. So, pada 7 hari bulan 10, pelajar akan mengadakan pertemuan dengan Ketua Pusat Pengajian dan Ketua Pusat Pengajian akan memberi lebih detail mengenai struktur silibus program masing-masing. Di sini saya ingin ingatkan pelajar bahawa sekiranya anda berurusan dengan pihak RIU Akademik atau lain-lain jabatan, sila perkenalkan diri, nombor pelajar dan kod program masing-masing supaya memudahkan pihak yang berkaitan untuk mencari maklumat sekiranya anda masalah. Dan untuk bahagian RIU Akademik, sekiranya pelajar memerlukan surat sokongan ataupun surat pengesahan pelajar ataupun yang berkaitan dengan akademik, boleh menggunakan beremail kepada hcapls.atm.edu.my dan juga boleh juga bertelefon di pejabat hal ehwal akademik seperti mana yang termaktub nombor-nombor mengikut program masing-masing di dalam grup Telegram. Okay, sekali lagi saya ingatkan sepanjang minggu ini daripada 4 hari bulan sehingga 8 hari bulan kita telah mengatur program-program untuk minggu EDU 5.0. So saya adalah diharapkan pelajar dapat mengikuti semua program yang telah diatur kerana setiap program-program ini mempunyai faedah dan keperluan anda sepanjang pengajian. Sila ikuti program ini mengikut jadual ditetapkan dan pastikan anda mengisi kehadiran link yang akan diberikan setiap kali sesi akan tamat. Untuk sesi seterusnya nanti pelajar akan mengikuti taklimat mengenai peperiksaan
dan sila ikuti taklimat ini sehingga tamat. Okay, sebagai pengakhiran taklimat saya pada petang ini adalah kitaran akademik pelajar. Seperti mana yang kita sedia maklum, anda telah mendaftar sebagai pelajar, klik setuju, dan klik lepas klik setuju anda kena klik daftar. Ini untuk klik setuju anda perlu lakukan hanya pada semester yang pertama sahajalah. Untuk semester yang terusnya anda perlu mendaftar kursus. Okey, kitaran seperti yang akademik sebagai pelajar ni adalah mula-mula kita daftar kursus, lepas tu bayar jelaskan yuran pengajian, kuliah bermula dalam tempoh 14 minggu, bayar validasi pendaftaran akademik, sematkan status pelajar pokok taraf sekiranya anda tidak mendaftar kursus ataupun bayar yuran, mengisi SUFO. SUFO perlu diisi sebelum dan awal semester dan juga pengakhiran semester. Kesan daripada pelajar yang tidak memohon isi SUFO ni, pelajar tidak boleh melihat ataupun menyemak keputusan peperiksaan pada penghujung semester. Rujuk dan waktu peperiksaan, cetak slip menduduki peperiksaan, ini adalah untuk bagi yang bersemuka lah. Lepas tu menduduki peperiksaan akhir dan semak keputusan. Dan cycle ini berjalan sepanjang 5 ataupun 6 semester dan anda akan tamat pengajian jangan jayanya, dan insya-Allah sekiranya keadaan kembali pulih kita akan bertemu di majlis convocation pelajar. Ini adalah rangkaian media perhubungan yang di mana pelajar boleh berhubung dengan bahagian hal ehwal akademik Iwatian Polis melalui website, Facebook, Instagram, Telegram dan juga email seperti saya nyatakan tadi untuk memudahkan pelajar mendapat maklumat terkini. Memandangkan kuliah kita pada masa ini dijalankan secara ODL dan ada juga kuliah yang dijalankan secara face to face bagi kod-kod yang tertentu sahaja, maka adalah perlu pelajar cakna dengan maklumat-maklumat yang disalurkan pada masa ini supaya tiada masalah ataupun kefikiran maklumat. Dan terima kasih daripada saya dan pihak Hal Ehwal Akademik. Selamat datang dan selamat belajar. Saya mohon maaf adanya ada kesalahan ataupun kekurangan, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa di UiTM Perlis.